Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk subjek sejarah tahun 6 pada hari ini kita akan belajar dua topik dua subtopik. Ini standard kandungannya pembentukan Malaysia. Okey, hari ini dua topik yang cikgu masukkan. Kita akan nyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia dan juga langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Okey, tengok sini, ni objektifnya. Okey, ini adalah dokumen pemasyhuran Malaysia. Membuktikan penubuhan Malaysia. Dia ada dokumen ni tulisan dalam Jawi. Nampak ke tak? Okey, tak nampak. Kalau tak nampak tak apa, cikgu akan terangkan sedikit. Ni antara yang sedikit petikan daripada dokumen pemasyhuran tadi ya. Okey, maka telah dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan negeri Sabah, negeri Sarawak dan negeri Singapura dengan persekutuan tanah Melayu yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka, dan bahawa persekutuan itu hendaklah dinamakan Malaysia. Sumber daripada pemasyhuran Malaysia, Arkib Negara Malaysia. Yang tadi tu ya, yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, ini menunjukkan bahawa daripada untuk penyatuan Malaysia ini dia akan menyatukan negeri Sabah. Dulu dikenali sebagai Borneo Utara, negeri Sarawak dan negeri Singapura. Dulu Singapura ni termasuk dalam penubuhan Malaysia. Dan persekutuan tanah Melayu, sekarang ni panggil Semenanjung Malaysia. Ada berapa negeri situ. Ini adalah negeri-negeri yang ada dalam Semenanjung Malaysia. Kita terus ya. Okey, negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Ini peta Malaysia ni. Perlis, Indera Kayangan, Kedah Darul Aman, Pulau Pinang Pulau Mutiara, Perak Darul Rizwan, Selangor Darul Ihsan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan Darul Khusus, Melaka Bandar Bersejarah, Johor Darul Takzim, Kelantan Darul Naim, Terengganu Darul Iman, Pahang Darul Makmur, Sarawak Bumi Kenyalang, Sabah Negeri di Bawah Bayu, dan juga Singapura ya. Singapura pun termasuk dalam Malaysia suatu ketika dahulu untuk pembentukan negara Malaysia. Okey, baik, sekarang ni dia tambah sekali wilayah persekutuan Kuala Lumpur, dia ada dua sini lagi tu, wilayah persekutuan Putrajaya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok langkah-langkah pembentukan Malaysia. Dia ada langkah-langkah macam mana kita dulu orang zaman Tunku Abdul Rahman dan rakan-rakannya untuk menubuhkan Malaysia. Bermula pada Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Jahal telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman. Dan seterusnya pada Julai 1961, Jawatan Kuasa Perlindungan Perpaduan Malaysia iaitu JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Okey. Jawatan Kuasa ini telah mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Okey, dia ada semua kaum bersatu untuk jawatan kuasa ini ditubuhkan dan menyatakan hasrat perubahan Malaysia. Okey, pada Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Ahli suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Cobbold, Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Tan Sri Wong Pao Ni dan Tun Muhammad Ghazali bin Shafi'i. Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Cobbold. Kan dulu Malaysia dijajah oleh pihak British. Bila dalam keadaan ini, pihak British telah bersetuju untuk bekerjasama dan menubuhkan Suruhanjaya. Dia nak tengok betul ke orang Malaysia, orang-orang penduduk negeri-negeri yang terlibat tu bersetuju untuk penubuhan. Sama ada dia bersetuju ataupun tidak, bergantung kepada apa?
kepada persetujuan mereka. Kalau tak setuju maknanya tak berjaya lah. Okey, kita tengok seterusnya ya. Okey, pada September 1960, referendum diadakan di Singapura. Penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Kenapa diadakan di Singapura? Kerana untuk membuktikan bahawa kesungguhan terhadap penubuhan Malaysia ini. Tengok. Untuk membuktikan, untuk meyakinkan rakyat-rakyat negara negeri Singapura pada waktu itu tentang penubuhan Malaysia. Pada 1963 pula, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima laporan Cobourg. Hasilnya persetujuan telah dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Tengok, reaksi rakyat semua positif. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil daripada Persekutuan Tanah Melayu, Kerajaan British, Sabah, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Okey, tengok. Dia telah menandatangani persetujuan penubuhan Malaysia. Okey, pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia telah mendapat tentangan daripada Indonesia dan Singapura. Okey, negara jiran tak bersetuju pada waktu itu. Oleh itu, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Wakil PBB telah datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Tinjauan menunjukkan majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima idea pembentukan Malaysia. Mana sekarang ni hasrat untuk Indonesia mengambil beberapa pulau iaitu di sekitar Malaysia tidak berjayalah. Indonesia pada waktu itu menuntut Sarawak sebagai salah sebuah kawasannya, tapi negeri Sarawak tak nak masuk dalam Indonesia. Waktu itu dia merupakan ganyang Malaysia. Filipina pula menuntut Borneo Utara sebagai wilayahnya. Namun rakyat Sabah pada waktu itu tidak bersetuju untuk berada dalam Filipina. Akhirnya pada September 1963, pada 16 September 1963, Malaysia telah ditubuhkan. Berjaya juga menubuhkan sebuah negara iaitu yang dinamakan Malaysia. Okey, ini fakta ya. Tahukah kamu? Tahukah anda? Pada tahun 1965, Singapura tidak lagi menjadi anggota Malaysia dan telah membentuk sebuah negara sendiri. Ada sebabnya, ada peristiwa yang berlaku pada 1963. Ini sebagai pengetahuan awal kamu sajalah. Nanti kan pada topik yang seterusnya kita akan terangkan kenapa dan bagaimana Singapura tidak lagi menjadi anggota Malaysia dan sebab-sebabnya. Ada sebabnya. Okey, kesimpulan kat sini, muafakat membawa berkat. Pemuafakatan antara pemimpin negara. Pembentukan beberapa jawatan kuasa menunjukkan permuafakatan antara pemimpin. Okey, bila dah bersatu, semua kerja jadi mudah. Okey, mengamalkan sistem demokrasi. Ini sebabnya referendum telah diadakan di Singapura dalam proses pembentukan Malaysia. Rakyat telah diberi peluang untuk membuat keputusan menyertai pembentukan Malaysia. Inilah maksud demokrasi. Rakyat yang buat keputusan. Sama ada mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju. Kalau bersetuju, maka hasratnya tercapai. Macam sekarang lah. Bijak merancang strategi. Pembentukan Malaysia telah dapat menyekat pengaruh komunis. Komunis kamu pun tahu kan, komunis ni bahaya. Suasana aman damai menjamin kesejahteraan rakyat. Yang kamu dapat sekarang ni lah. Tak ada macam negara-negara luar sana, sentiasa berperang, sentiasa bergaduh. Okey, membentuk perpaduan kaum. Berbagai kaum dan etnik dapat disatukan dalam pembentukan Malaysia. Keunikan ini dapat dikekalkan sehingga hari ini dan pemufakatan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus terpelihara. Okey, kamu lihat sekarang ni ya. Melayu dekat sini yang kamu nampak kaum paling besar Melayu, Cina, India. Semua dapat hidup dengan aman damai. Ada nampak jumpa ke berselisih je bergaduh. Tak ada kan. Semua elok je, kerja sama-sama, duduk sama-sama. Kan? Dekat Sabah Sarawak lagi banyak kaum. Iban, Bidayuh, Kadazan, macam-macam lagi.
semua dapat duduk sekali. Kalau ada masalah, duduk berbincang sama-sama. Semua dalam keadaan baik, aman damai. Okey, sekian saja untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.